Federalisme merupakan satu sistem kerajaan yang mengandungi kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang masing-masing mempunyai bidang kuasa tersendiri yang bersifat sederajat dan bebas seperti yang ditetapkan oleh perlembagaan. Ia merupakan pencantuman beberapa wilayah atau negeri yang bebas dan seterusnya membentuk negara bersekutu di bawah satu struktur perlembagaan yang dinamakan Perlembagaan Pusat. Sistem ini sangat menekankan kepada pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri sebagai asas paling utama dalam mentadbir negara. United States of America (USA) ialah sebuah negara republik berperlembagaan persekutuan yang terdiri daripada 50 negeri dan satu daerah persekutuan. Sebahagian besar negara ini berada di Amerika Utara, di mana 48 negeri berdampingan dan daerah ibu negara Persekutuan Washington DC terletak di antara Lautan Pasifik dan Atlantik. Amerika dikenali sebagai sebuah negara yang berpegang pada demokrasi liberal yang merangkumi prinsip demokrasi dalam politik, kapitalisme dalam ekonomi dan individualisme yang berkaitan dengan hak dan kedudukan manusia. Selain dari liberalisme, sikap hidup rakyat Amerika dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang telah disepakati sejak penubuhan negara ini. Bagi memahami bagaimana gabungan liberalisme dan nilai budaya Amerika membentuk sikap orang terhadap kehidupan, ia perlu ditelusuri, iaitu memahami sikap kehidupan pendatang awal ketika mereka menjejakkan kaki ke benua Amerika, menyusuri sejarah latar belakang negara Amerika dan falsafahnya. Pelbagai aspek dapat difahami oleh watak, nilai budaya dan falsafah hidup rakyat Amerika. Prinsip kebebasan menyediakan tempat bagi individu untuk mencapai kekayaan material, kemenangan ideologi dan kelebihan seperti itu terkandung dalam konsep The American Dream untuk membawa negara Amerika ini menuju kesejahteraan. Perpaduan pelbagai bangsa membentuk masyarakat Amerika yang pluralistik berdasarkan demokrasi liberal yang disokong oleh cita-cita dan terkandung dalam konsep Mayflower Compact. Liberalism menghormati hak asasi manusia seperti yang terkandung dalam konsep individualism dan melahirkan masyarakat yang individualistik. Liberalism dalam bidang ekonomi mengembangkan kapitalism yang menekankan prinsip perdagangan bebas, menjadikan Amerika sebagai masyarakat kapitalis. Gabungan kefahaman, cita-cita dan nilai budaya menyebabkan negara Amerika menjadi negara maju dalam pelbagai bidang sehingga menjadi satu kuasa besar yang tunggal. Wujudnya pembahagian kuasa yang jelas. Sistem pentadbiran Persekutuan Amerika Syarikat menekankan pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan negeri. Setiap peringkat pentadbiran diberi kebebasan untuk menguruskan pentadbiran mengikut kuasa yang diperuntukkan. Kerajaan pusat berkuasa dalam perkara penting seperti pertahanan, percukaian, mata wang dan dasar luar negara. Kerajaan negeri berkuasa dalam menguruskan hal ehwal tempatan di negeri masing-masing. Yang kedua, mengamalkan pemerintahan demokrasi. Perlembagaan Persekutuan Amerika Syarikat menetapkan pembentukan kerajaan persekutuan menerusi amalan demokrasi. Pemilihan presiden dan anggota Kongres dilakukan melalui sistem pilihan raya. Amalan demokrasi yang dilaksanakan memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang bakal mentadbir negara. Amalan demokrasi juga membolehkan pemindaan kuasa dilakukan secara aman. Seterusnya, mempunyai badan eksekutif. Badan eksekutif diketuai oleh Presiden yang dipilih melalui pilihan raya. Presiden Amerika Syarikat dipilih untuk tempoh 4 tahun dan selepas tamat tempoh boleh dilantik semula untuk penggal kedua selama 4 tahun. Segala urusan pentadbiran negara Amerika dipusatkan kepada Presiden dan ini bermakna Presiden memegang kuasa yang begitu tinggi dan unggul. Tempat Presiden akan diambil alih oleh timbalan Presiden jika Presiden meninggal dunia atau meletak jawatan sehingga cukup tempoh untuk diadakan pilihan raya semula. Kuasa seorang Presiden cukup besar termasuklah menjadi ketua turus Angkatan Tentera Amerika Syarikat, merunding perjanjian, menerima duta asing, mencalonkan pegawai tinggi persekutuan termasuklah hakim persekutuan,
mempunyai kuasa pembatal undang-undang, mentadbir undang-undang persekutuan, memberi pengampunan dan mentadbir Kongres. Akhir sekali ialah wujudnya Badan Perundangan. Badan Perundangan Amerika Syarikat dikenali sebagai Kongres dan ahlinya turut dipilih melalui pilihan raya oleh rakyat. Ahli Kongres terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Senat. Setiap negeri akan memilih 2 ahli Dewan Senat, manakala ahli Dewan Rakyat dipilih mengikut jumlah penduduknya. Peranan Kongres ialah menggubal undang-undang. Keistimewaan Kongres dapat mengatasi kuasa veto Presiden. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia ataupun rakyat di dalam negara yang mengamalkan sistem persekutuan haruslah patuh dengan undang-undang yang telah digubal oleh pihak kerajaan demi melindungi diri dan keluarga di dalam pada masa yang sama, membolehkan kita untuk mengekalkan keseimbangan dalam masyarakat dan melindungi orang lemah daripada veto.